Okay. Okay. Alright, attendance boleh tengok lah updated lah saya cakap. Okay, apa lagi? Korang semua okay je kecuali ada 2 orang yang memang MIA terus. 2 orang ni memang admin pun cakap memang dia orang dah tak wujud lah. Okay, okay, online quiz. Online quiz saya dah buka. Okay. Online quiz lain daripada kelas exercise. Ni 10%. Mana tu? Online quiz tapi grammar je lah. Ada grammar 10%. Tak payah baca buku terus boleh buat. Tak masalah. Okay. Grammar ni saya dah buka. Dia sampai 15 hari bulan lah. 15 bulan Januari. Okay. Grammar ni adalah multiple choice question. Tapi basically question dia punya answer 2 je lah macam tu. Pilih antara 2, pilih antara 3. Siapa yang dapat soalan yang 3, 4 tu rare lah. Okay. Soalan dia shuffle. Tak semua dapat soalan yang sama. Lain tak berapa clear. Tak apa, nanti dia tengok recording. Clear tak saya cakap? Yang lain? Clear Dr. Clear. Okay alright. Okay, so ni adalah grammar. Kenapa tiba-tiba ada grammar? Sebab Bizcom sebenarnya ada grammar dia. Dia ada grammar. Kalau kita tengok dekat belakang-belakang ni kan. Di buku dia ni. Grammar rules. Setiap chapter dia ada grammar dia, okay. So, tapi ini bukanlah macam ni lah. Dia punya soalan. Dia memang betul-betul grammar punya soalan, okay. Dia multiple choice question. Ada soalan yang dua answer, ada soalan yang 3 ataupun 4 answer. Okay. Shuffle So not everybody can have the same question lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Time limit dia 20 minit sahaja. Okay. Kamu boleh ambil start daripada hari ni sampailah 15 Januari, tapi bila kamu buka je dia akan ada timer 20 minit dan kamu kena siapkan dalam masa 20 minit kamu tak boleh submit banyak kali, time tu je. Okay. Time limit 20 minit Lemak, saya salah. Saya bagi 30 ni. Time limit 30 minit, sorry. Time ni kan tak sempat tak. Okay. Time limit 30 minit. Attempt allowed 1 kali saja. Kuis buka daripada hari ni sampai 15 Januari 11.59 malam. Okay. Kamu buka je, kamu diberi masa 30 minit. Kamu kena siapkan waktu tu juga. Okay. Kalau kamu ada masalah teknikal, for example, internet masalah, tiba-tiba blank ataupun tengah-tengah nak masuk tu keluar gambar dinosaur. Tahu kan dinosaur? Ataupun tiba-tiba error. Okay. Apa-apa tu kamu just screenshot sahaja error tersebut. Tak kisahlah keluar dinosaur ke, keluar apa-apa. Dan WhatsApp saya directly lah. Okay. Saya hanya boleh buka retake untuk quiz lepas quiz ni tutup 15 Januari. Basically kamu akan ambil, kalau kamu ada masalah dan kamu nak ambil balik, kamu kena bagi evidence tu kat saya melalui WhatsApp saya. Lepas tu saya akan buka balik quiz ni. Selepas tutup quiz ni 15 Januari, saya akan buka balik. Khas untuk orang yang nak retake sahaja. Okay. Maksudnya 16 hari bulan tu dah boleh ambil retake lah kalau nak retake. So make sure your internet waktu tu okay lah, strong. Okay, 20 soalan
Dia beri masa 30 minit. Boleh lah nak pergi cari dekat dalam Google lah, tanya Google lah, boleh lah. Tapi ada 10 minit sahajalah. Ada masa 10 minit untuk menanya Google. Macam tu. Okay. Ada soalan tak? Ada 10 minit tambahan saya pun bagi ni juga dekat undergrad saya. Dia orang average dia orang dapat 8/10 So ini adalah markah dia 10 overall 10 lah. So basically satu soalan 0.5 markah. Macam tu lah kan. Okay. Ada soalan tak pasal ni? Onang je ni. Doktor dia Q&A je kan? MCQ kan? MCQ je. Pilih je mana A ke B ke. Atau ada dua dot so pilih lah mana satu dot. Okay. Dia bukannya tulis Kelas exercise selalu tulis lah. Kelas exercise selalu saya akan buka waktu weekend sajalah Okay. Untuk yang kelas exercise yang dah lepas, saya sudah bagi markah. Boleh tengoklah markah. Okay. Untuk yang dapat markah penuh, saya tak adalah nak bagi explanation lebih. Untuk yang tak dapat markah penuh tu, saya akan bagilah apa sebenarnya answer dia. Okay. Sekejap saya tengok Kita bincang sikit lah pasal ni. Okay. Question. Chapter 4 case. Chapter 4 Q1. Review. Yang ini chapter 4 Chapter 4 question number 1. What are several strategies? Ini ada orang yang dia dapat markah penuh. This one is actually based on textbook. Sebenarnya dia based on textbook dan ada experience kamu sikit yang kamu kena bagi. So that's why dia punya markah 12. Okay. Siapa yang bagi jawapan sendiri, saya still akan follow textbook. Kalau macam makna dia lebih kurang sama macam textbook punya jawapan, saya bagi markah lah. Okay. So question number 1. Chapter 4, ada case itu ada case. Okay. Chapter 5. Okay, yang ini ni chapter 5 Chapter 5 ni soalan nombor 1 kalau ada perkataan yang nampak macam negatif, basically saya tak adalah bagi kosong. Saya bagilah markah sikit. Cuma kalau macam ada yang tertinggal perkataan ke apa ke tu saya tak cukup ke, so kurang sikit lah markah Kamu boleh tengoklah saya punya komen kat bawah tu. Okay. Okay. Apa lagi? Chapter 5. Chapter 5 ni pun sama jugalah ni. This one kalau saya rasa ada benda yang tak berapa nak confident, saya akan mention lah. Dan kurang sikit lah markah tu Chapter 9 dah. Chapter 16 dah. Okay, resume tak ada masalah. Resume semua orang dapat markah penuh saya bagi okay je lah. Yang tu. Chapter 5. Chapter 4. Dah tu je lah. Okay. Boleh tengoklah markah masing-masing. So macam mana saya kira markah, saya akan tambah semua chapter. So basically satu minggu ni minggu ni saya cover chapter 8 dan chapter 9. Tapi soalannya hanya pada chapter 9 sajalah. Chapter 8 ni saya just cerita-cerita sikit. Okay. So kita ada 3 minggu lagi. So setiap minggu tu ada satu chapter. Macam-macam satu chapter Satu exercise. Satu exercise.
So bila combine 6 tu, tak ada 6 kan. Ni baru ada 3 kan. Combine semua markah tu akan dikira sebagai 20% lah. 20% yang ini salah. Ni. Okay. Okay, alright. Siapa buat masuk? Okay. Saya kadang-kadang macam tiba-tiba ada bunyi macam apa tu? Tu bunyi apa? Macam-macam bunyi. Okay, right, chapter 9. Okay, now chapter 4, chapter 8. Okay, chapter 8 is about social media. Ni saya nak tekan sikit pada kamu punya Instagram lah. Okay, nanti end of class saya rasa mana-mana group lah rasa nak consult pasal Instagram diorang boleh lah lepas ni Okay, social media. Okay, sekarang ni pun workplace kita sudah berubah daripada industrial age. Industrial age is basically authority lah, lebih kepada authority kalau dia kena follow orang atas lah. So basically pada tahun sekarang 2020 information age. Tetapi apa saya 2025 apa ni? 2020 2005. Tengok slide pun boleh salah kan? Okay, information age sampai 2005. Two-way communication, respect for expertise dan position. Sekarang ni kalau kita tengok job market, dia banyak cari pakar, pakar marketing, pakar IT. Basically gaji yang pakar-pakar ni, expert orang panggil, gaji dia besar. Saya pun ada cita-cita nak apply for Google, cita-cita saya lah. Pas habis bond kat UIA. Nak masuk industri balik. Okay, social age 2005 sampai sekarang. Social age sekarang ni adalah expertise dan juga contribution to the network. Lebih kepada networking. Kan? Sebab tu sekarang ni macam lecturer pun nak kena buat community engagement juga. Kan? Okay, hari Isnin saya ada satu talk lah pasal social entrepreneurship. Siapa berminat boleh masuk. Okay, communicating di tempat kerja adalah dalam zaman social age. It's actually very the difference between dulu dengan sekarang is the environment is actually changing lah. Saya pernah kerja dekat satu tempat ni nama dia SAIS. Saya tak tahulah kamu tahu ke tak tempat ni. Tapi dia ada je dalam Facebook tu. Okay. SAIS ni adalah online advertising punya. Kenapa SAIS tiba-tiba keluar logo? Foodpanda. Salah website dia developer dia. Salah. Okay. Saya pernah kerja lah di company ni. Dia orang adalah kalau kamu tengok BuzzFeed lah, BuzzFeed lebih kurang macam tu lah, tapi ni Malaysian punya. Okay, saya pernah kerja kat sini. Dia punya tengok saya kat sini lah saya start jadi apa panggil content creator. Tengok. Ni office saya dulu. Ni office saya. Ni office saya dulu. Okay. So saya akan masuk sini. Lepas tu pagi-pagi dia orang akan letak breakfast. Sini semua free. Saya kerja dekat belakang ni. Entrance tu lah. Saya masuk sini. So saya duduk lah kat belakang ni. Saya duduk dekat area tingkap sini lah. Ni tempat duduk saya dulu. So bila lapor saya ke depan. Makanan sentiasa ada. Breakfast ke lunch ke. Okay. Free of charge. So duduk belakang ni. Buat kerja. Okay. Lepas tu dia punya
jam masuk dia adalah pukul 8 sampai ke 10, fleksibel. Sampai 8 jam. Macam tu lah. And then meeting room dia ada 2. Mana meeting room dia? Sekejap macam ni. Meeting room dia ada 2. Lepas tu ni meeting room dia. Meeting room dia ada beanbag. Ni beanbag kat sini. Ni meeting room yang macam formal sikit lah. Tapi pintu kaca lah. Kalau rasa macam nak just meeting dengan team saja masuk dalam beanbag ni lah. Tapi kalau nak meeting dengan CEO, kita orang kat sini. Lepas tu dia tak tunjuk semua. Okay, lepas tu kita orang ada pingpong punya, ni basically ni kawasan pingpong ni. Pingpong punya space dengan satu lagi tempat karaoke. Tu kerja saya dekat SAIS. Dia business outsourcing kan, doktor? Business outsource. Dulu saya buat projek untuk advertising untuk MRT dululah. Itu projek saya yang last dan terakhir. Tapi dia punya, nak cakap environment dia dah ke arah inilah. I think saya rasa generasi sekarang pun melihat ke arah tersebut lah. Nak tempat yang fleksibel. Kalau kita tengok dekat Shopee kan, pun ada free drinks. So tak perlulah keluar makan ke kan. And then macam saya, as long as kerja saya siap, tak ada masalah lah. Macam tu je lah. Tak perlulah nak buat extra OT ke, tak perlu. Boleh nak buat OT. Saya selalunya OT saya pergi main pingpong kat tepi. Sebab kerja saya dah siap tapi saya OT. Dia orang bagi juga duit. Lepas tu dulu kita orang yang sales ni selalu pergi Shua Heboh. Dia selalu buka booth kat Shua Heboh. Nyanyi kat situ lah. Saya tak nyanyi lah. Saya just tolong dia orang buat set up saja. Macam tu. So that's why kita orang ada tempat karaoke. Karaoke tu bukan just karaoke saja. Dia untuk orang panggil apa tu, recording sekali. Recording lagu. Sebab kita orang pun kadang-kadang bila buat advertisement, kita orang kena come up with our own music lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kalau YouTube kalau saya buka for example sekarang ni saya tengah record, lepas tu saya buka lagu Bruno Mars tiba kan. Lepas tu masuk dalam YouTube memang kena copyright terus. So dekat stage ni kita ada buat music kita sendiri untuk avoid copyright. Macam tu lah. Okay. So that's why bila saya ajar, saya banyak ajar benda yang saya working experience lah. Which is actually skill content creator tu sebenarnya sudah diguna pakai dalam job market sekarang. Even walaupun saya lecturer lah, cakap kenapa tak adalah pakai sangat kan content creation punya. Pakai banyak sangat pakai, masalah terlalu banyak sampai buat department punya advertisement, buat YouTube sebab kita nak exposure kan. And one of the lecturer punya work scope is community engagement. So kalau kita tak war-warkan dalam social media, macam mana orang nak tahu? Macam itulah kurang. So walaupun saya lecturer pun saya membuat benda yang sama lebih kurang lah. Dulu internet is 1.0, web pages saja. The static, kita tak boleh nak buat komen kan. Tapi 2.0 sekarang ni dah boleh komen, like, share. 2.0 lah sekarang social media. Comparison between user 1.0. Ini dululah masa dululah kan. 2.0 sekarang ni macam-macam lah, content creator lah, influencer ni user 2.0 lah basically. Okay. 2.0 dia gunakan microblogs ni macam Twitter lah.
blog ataupun blogger, website, social media, Facebook lagi. Facebook page, TikTok, tu semua tu .o. Okay, untuk social media sebenarnya bagus sebenarnya untuk workplace. Team communication, boleh buat recruitment juga sebab tu ada LinkedIn. Okay, ada sharing on knowledge management. Cuma satu when it comes to social media, bila nak buat sesuatu platform, kita kena very specific. Kena ada tema. Macam kamu punya Instagram, kamu kena ada tema. Kenapa saya suruh kamu buat ada tema? Sebab macam itulah social media berjalan. Okay, kalau kita tengok Facebook, tema dia adalah connect with our friends, yang old friends. Again kan. Jadi Instagram lebih kepada picture. Tema dia adalah picture. Kalau TikTok adalah lebih kepada video dalam 2 minit, 3 minit video pendek. Okay. Kalau kita tengok apa lagi, Twitter tulisan, dia lebih pada tulisan yang tak panjang sangat pendek. So setiap social media platform tu ada tema. Dan kalau kita masuk dalam Instagram orang-orang famous macam Carol Aming, dia ada tema dia tersendiri. Dia tak mess up dengan benda-benda yang lain. Macam saya dulu lah, saya ada blog, saya ada blogger kan. Blogger ni lah yang membuatkan yang mendapatkan saya kerja di SAIS, blog saya. Ini siapa punya? Salah. Blog ni lah yang membuatkan saya dapat saya punya kerja di SAIS. Tanpa saya interview, saya terus dapat permanent kat situ. Tapi saya tak lama lah kat situ. 3-4 bulan je lepas tu saya belah. Sebab saya dapat kerja lecturer dekat college dekat KL. Saya punya cita-cita memang nak jadi lecturer. Okay, mana saya punya? Okay. Dulu saya banyak eksperimen lah when it comes to saya punya blogger kan. Blogger ni pun dah lama dah sebenarnya. Dia dah lama sangat. Dia dah, sekarang ni orang pakai WordPress sebenarnya. Tapi sebab saya sayang lah banyak benda dalam ni. Kita tengok kat sini view dia dah 300 lebih. Ini draft ni. Sampai 200 lebih. Tengok stat saya. Statistik. 33 orang semalam 100 lebih. Okay. Bulan lepas ada 5,000 orang masuk. Okay. Okay lah, 5,000 orang masuk. Okay. So saya tak adalah update every day. Tapi apa yang saya perasan, bila saya start buat sesuatu tema, some sort of tema macam financial ke apa ke, so orang akan masuk banyak tanpa saya update selalu. Panggil macam tu kan. So Instagram pun sama, semua sama je. For example lah, kamu buat, macam saya kan, saya buat blog, lepas tu saya buat vlog, saya buat pasal diri saya, tiba-tiba pasal financial, lepas tu pasal apa-apa. Macam bercampur aduk. Selalunya orang dia tak masuk website macam tu. Ini yang social media lah. Yang digunakan sekarang adalah inovatif, kreatif, efektif. Saya kalau ada masalah dengan Maybank, saya akan pergi masuk Facebook dia. Lepas tu saya akan messenger dia. Itu dia lebih cepat sikit. Sebab Maybank ni dia ada macam customer executive untuk jaga Facebook. Customer executive untuk jaga Instagram and so on. Macam tu lah. Kalau nak call memang tak berangkat lah. Okay, benefit or challenges social media in the workplace. Lack of adoption, penetration, confusion over communication channels. Saya pun confused sekarang. Especially WhatsApp. Berapa banyak WhatsApp group saya ada. Kadang tersalah tulis dalam WhatsApp group lagi satu. Padahal nak tulis satu lagi. Sebab tak ada apa-apa kat situ. Lack of control of information.
Saya sampai tahap ada 2 phone sebenarnya. Saya ada 2 phone. Satu phone memang untuk student saja. Macam ni kan. Macam ni. Macam ni student ni dia nak minta apa? Dia nak minta buka quiz lagi. Sebab dia terlupa. Okay. So saya terpaksa star. Ni sistem saya star. So kalau tu nanti saya tengok balik. Okay. Blogs. Sekarang ni blogs lah. Microblogs, Twitter. Microblogs tu just a short comment, short sentence. Selalunya adalah Twitter. Team blogs. Sekarang ni blogs lah. Saya tak tahulah ni ini 2000 ni berapa punya tahun berapa punya slide saya tak tahu. Okay, blog. Shared file macam Google Drive. Tu normal lah. Forums, forum dekat Malaysia ni tak selalu digunakan. Tetapi ada certain things yang forum digunakan di Malaysia. Terutamanya hartanah. Main Loyat Loyat forum. Loyat forum. Still popular lah Loyat forum. Pasal property talk, finance, saham, popular lah menggunakan forum Loyat. Property talk yang paling popular lah dalam Loyat kan. Forum selalunya orang tak guna sangat dah sekarang ni. Dekat mana ni? Old Clam, for example ni kan. Nak beli dekat Old Clam Road. Kat mana ni? Citizen. Nanti diorang akan kongsi lah. Kat bawah-bawah ni, how many percent sold, what's the price now? This is 36, 42 or 48 project. According to agent, 90% sold. Maksudnya bagus lah ni, 90%. Ramai yang beli. It's true, strike the jackpot. Sebab dalam hartanah ni dia ada project grade A, B, C, D. So diorang kena sentiasa menanya orang sana sini. So that we know lah. Kadang-kadang kita nampak ni graf kan, tiba-tiba belakang tu penuh dengan hilang. Petang je, pukul 5 petang je, ramai foreigner jalan. Itu pun akan buatkan property tu go down. Great. Itu property punya hal lah. Saya pun belajar juga lah property sikit. Sebelum saya beli rumah saya. Rumah saya tak siap lagi. Under construction. Okay, ni forum. Okay. Blog saya ada masalah. Kalau nak buat blog, dalam LinkedIn ada blog. Okay. Okay, ni press release style kind of blog. Selalunya dekat Business Insider ni blog yang banyak menggunakan press release lah. Press release ni dia macam business yang ongoing. Tapi Business Insider ni dia pakai style blog. Ni style blog ni. Tapi dia buat macam ni lah. Ada Chinese New Year. Alamak, tapi ni you blog pula. Saya tak tahu, saya banyak sangat blog. Okay. Ada, saya tak. Tak boleh ke? So basically newspaper lah. Headline, deadline, story, boilerplate. Boilerplate ni macam dia punya isu lah. Contact information, call to action. Macam for example The Star. The Star pun sekarang semua dalam website je kita tengok kan. Tapi sebenarnya saya kalau berita saya tak tengok lah. Berita TV3 tu memang tak tengok. Saya tak tahu lah korang kan. Saya banyak tengok social media tapi yelah kita kena tapis lah. Social media ni kena tapis sikit lah. Mana satu betul ke tak ke. Basically The Star okay lah. Newspaper quite neutral lah. Selalu saya rely on The Star ataupun New Straits Times.
Ataupun Awani, dia macam okey sikit lah. Macam ni kan. Apa ni? Oh, okey. Semalam, hari ni kan New Year. Semalam saya keluar pukul 11:30 malam. Saya lupa yang sebenarnya tak boleh sambut. Orang tak boleh sambut tau. Tak boleh sambut New Year. So saya ada beli mercun tau, mercun raya tahun ni, tapi tak habis guna. So saya nak main lah tu. Tengah main mercun tu, start polis siren ni yang satu belah. Okay, dia orang pun ni juga dia orang pun pergi Kita celebrate. pergi dekat tempat mana tu semalam? Starbucks Central. Oh, Dia ada parking lot. Lah. Parking lot. Ramai situ main mercun. Semalam hujan ke? Tak ada hujan sangat, rintik Yeah. kan. Malas bekerja kan. Bosan duduk rumah kan. So pergi lah sebab ada mercun kat rumah. Ajak lah housemate ni. Housemate saya ni dia muda sikit. Lepas tu kita pergi sana, ramai pula orang kat situ. Lepas tu dah dengar siren polis tu, saya terus belah lah. Berapa ni? 1,000 kan compound. Nice. Okay, sekejap. Mana tadi? PR story, boilerplate, ni lah. Kalau kita tengok The Star, cara dia dah ada headline. Lepas tu ada berapa bulan. Macam ni kan, date dia. Kuala Lumpur location. News dia. We need the cooperation of the public to comply with SOP. This one is call to action lah. Minta kerjasama orang ramai macam tu. Yelah, Omicron tengah naik kan sekarang ni. Yang satu plane umrah tu 1,000 lebih orang kena. Biasa lah. Tak ingat. Kena tracking kan. Saya baru je nak apply lagi umrah. Sebenarnya saya sebenarnya dah bayar dah bayar deposit umrah 2018, 1,000. Lepas tu tak jadi pergi umrah kan sebab COVID. Ingatkan tahun ni boleh pergi umrah. Lepas tu satu plane kena. Tak dapat lagi umrah lagi. Okay. Idea development for public life. Saya ni cepat lost focus. Okay, professional blog basically kena ada team. Teori pun cakap create your own blog or use LinkedIn. LinkedIn boleh guna untuk blog. Professional fun, helpful tone. Selalunya orang yang nak apply for kerja, LinkedIn banyak digunakan lah. Make your content accurate. Okay. Be an active, this one is social media. Listener, focus on content. Simple je ni. Read listener, strategy. Okay. Use hashtag. Guna hashtag yang hot lah di pasaran. Menggunakan Google Trends. Hashtag. Okay. Personal brand. So kalau nak market produk, gunalah personal brand anda. Macam Khairul Aming kan, dia punya sambal nyet tu, sambal nyet by Khairul Aming. So sebenarnya social media ni digunakan untuk develop personal brand. Kalau nak katakan when it comes to business lah. Business ni nak buka business senang, memang senang. Untuk dalam masa 2 tahun pertama, business tu akan okey je, tak ada masalah. Tapi selepas 2 tahun, dia akan go down. Sebab tu ramai orang buka business tutup. Sebab dia tak ada strategi nak sustain business dia lebih daripada 2 tahun. So nak sustain, kena buat brand. Brand ni kena lama. Macam Khairul Aming dia buat brand dia 4 tahun. Dia tak keluarkan sambal dia lagi. Sebab dia belajar daripada kesilapan. Khairul Aming sebenarnya dia start business dia dengan menjual sambal dia sebelum dia popular. And then dia rugi sebanyak 20,000.
sambal dia banyak tak terjual lah. Kalau kita tengok dekat dalam Shopee kan banyak sambal kan. Ni kan. Ni saya beli kat Shopee kan. Sambal hitam toke. Banyak sambal-sambal yang macam ni dekat Shopee kan. Tapi diorang hanya jual kat Shopee lah. Cuba tengok balik. For example saya beli dekat Shopee punya account ni kalau kita tengok dekat, saya tengok kat Shopee. Kita nak tengok apa ni, sambal hitam apa ni? Sambal hitam je lah. Sambal hitam toke. Ni. Okey. Lain sikit. Apa-apalah. Okay. So for example yang ini, apa nama? Okay, sambal hitam trading. Dia ada tu tak? Macam ni kan. Cuba kita tengok dekat Instagram ada tak? Dia. Sebab apa orang cakap sambal nyet dia tak adalah sedap. Mana orang cakap lah, saya tak pernah beli. Tak ada dekat Instagram. Macam sambal nyet, orang cakap tak adalah sedap sangat. Ada sambal lain lagi sedap dekat Shopee. Tapi yang main peranan ni adalah brand. So apa strategi Khairul Amin buat? Dia jual macam orang lain juga sambal ni. Macam ni lah dia jual. Kan? Dia jual lepas tu tak terjual. Dan dia rugi RM20,000. So dia ambil jalan lebih selamat. Dia buka social media. Dia buka Instagram lah specifically. Dan dia start buat video masak dia yang simple-simple tu. Ni semua video masak dia ni lah. Video masak, buat air lah, katira lah. Especially kalau bulan puasa dia buat lagi banyak. Sebab orang memang cari kan. Macam itulah dia akan naikkan dia punya view dan sebagainya kan. Dia buat banyak-banyak ni. Kalau kita tengok balik Instagram dia 4 tahun lepas, memang tak ada pun jual sambal net ni. Memang hanya video sahaja. So dia buat video selama 4 tahun. Bila dia dah banyak follower dia dah cecah juta lebih, barulah dia start jual sambal net. Lepas tu bila sambal net ni kita tengok. Sambal net ni kita tengok dia akan buka restock pada pukul 9.30 pagi, 10 pagi, 12.30 tengah hari dan 1 petang. Setiap hari kecuali hari Sabtu. Setiap kali dia restock adalah 10,000 botol dan setiap kali around 2 ke 3 minit sold out. Macam tu. Ni cara nak sustain business. Sebab tu kalau saya dengan student saya tak berapa, kalau macam internship lah, saya tak berapa tekankan pada profit sebab dia orang baru nak buka. Saya lebih tekankan macam mana dia orang buat personal branding dia orang dekat Instagram. So dengan korang-korang sekali saya suruh buat. Itulah lebih kurang kan. Just nak merasa apa rasa jadi influencer kan. Dan benda ni kalau for example tak jual sambal pun dah boleh dapat duit dah. Macam mana? Product endorse ataupun kamu buat review produk macam ni kan. Brovilo. Salah. Dia ada review produk Masuri, kicap Masuri tu. Produk Aming, si Aming ni. Dia dapat duit lah. Masuri bayar dia banyak. So ada orang dia buat review dia tak buat produk dia, tapi kalau dia buat produk mesti laris lah. Mesti laris sebab you have followers already. Okay, so that's the power of social media. Everyone can do it. It's just that you nak jadi influencer saja ataupun jadilah business people and influencer. Itulah lebih ni tak payahlah ni.
Dan use your social media ethically. Jangan duk condemn orang. Kat TikTok tu banyak sangat saya tengok banyak orang condemn ni. Saya kebanyakan saya tanya student, kamar di TikTok tak ada. Madam, tempat tu maksiat banyak. Saya tidaklah mengatakan tidak kepada tu. Memang banyak maksiat lah di situ. Epik-epik kat situ kan. Tapi sebenarnya TikTok adalah trend untuk bisnes yang baru nak naik. Senang dapat view, senang dapat like. Kalau buat video macam menyayat hati sikit mesti ramai yang beli. TikTok adalah the new social media for business, for small business. Okay. Dah habis dah chapter tu. Okay, chapter 9 is routine message. Ini adalah chapter exercise kamu. Routine message adalah routine message yang selalu kita bagi kat orang. Selalu boleh katakan dalam workplace tu selalu. Okay, cara kamu bagi routine message tu akan buatkan orang evaluate kamu punya responsive, reliability, attention to detail, commitment and professionalism. So it's actually better to actually learn how to do the routine message. So routine message basically dia punya title ataupun primary message dia tak banyak 10 words or fewer. Lepas tu just provide detail sahaja. Dalam satu paragraph tu ada 20 ke 80 words sahajalah. Restate the request or key message ataupun kita highlight kita punya request ataupun key message and state goodwill kita nyatakan apa niat kita sebenarnya bagi routine message tersebut. Ni adalah prosesnya lah. Kita plan dulu, write, lepas tu kita review. Normal lah tu Okay, routine message yang pertama adalah kita nak minta orang buat sesuatu untuk kita, which is request. For example, macam kita nak bagi orang buat kerja sama-sama dengan kita, buying or selling product and maintain work relationship. Tu adalah request. So request ni komponen dia macam nak tulis adalah kita buat request, kita bagi rasional kenapa kita buat request tu. For example, bos kita nak sesuatu, so kita cakap lah bos nak ni, macam tu. Call to action, kita kena bagi tahu apa yang diorang sepatutnya buat lepas baca email tu. Dan kita just bagi tahulah niat kita baik sebenarnya kan, goodwill tu. Ini less effective lah. Dia just campur aduk je semua ni, tak ada langsung bullet point petaram je ni. Okay. Dan bila kita tulis balik dia jadi dalam paragraph sikit, lepas tu lebih teratur lah, ada table dan sebagainya. Okay, routine message yang kedua adalah setting expectation. Kita nak orang follow kita punya expectation. For example, like bagi deadline kat orang kan. Okay, this one kita nak suruh orang untuk follow kita punya expectation, kita mesti ada position ataupun credibility. For example, kita sendiri adalah team leader ataupun boss. Okay. 3 component, responsibility, kena bagi deadline, lepas tu coordinate. Tu cara orang dalam ni lah. Ni cara ni memang campur aduk semua ni tak berapa efektif sangat. Ni lagi efektif lah. Deadline, tulis kat situ kan. Sebab tu bila saya buat infografik ni, semua boleh nampak secara detail. Kalau saya tulis dalam assignment instruction, tak semestinya student akan tengok. Tu satu benda lah. Ada student dia tak tahu pun. Ada assignment tu. Itu memang student yang tak ambil tahu lah. Okay, routine message yang ketiga adalah bagi direction ataupun step by step ataupun guideline. Basically macam kita bagi kat customer kita procedure ataupun direction atau kita bagi dekat coworker kita macam mana nak buka portal dan sebagainya lah kan. Okay, component of direction adalah goal, step by step dan niat yang baik. Goodwill ni kenapa kita bagi? Ni tak berapa efektif. Okay.
Dia campur je macam ni, satu paragraph saja. Ini lebih efektif, dia buat bullet point. Okay. Responding to inquiries, routine message yang keempat. Okay. Contoh dia adalah nak tanya reply balik customer punya pertanyaan ataupun reply balik customer punya komplain dan sebagainya ataupun claim. Kita respon dan nyatakanlah kenapa kita bagi that kind of response. Ni pun tak berapa nak efektif. Ni pun tak berapa nak efektif juga. Lebih kurang macam ni lah. Biar ada headline sikit, bold sikit. Saya rasa kamu pun belajar juga kan. Macam mana nak buat ni. Okay, routine message yang kelima adalah announcement. Kalau kamu kerja di UIA memang adalah banyak announcement. Announcement siap. Dia punya email tu kan. So basically announcement adalah untuk events, polisi ataupun prosedur ataupun apply to a group of employee. Macam tu lah. Okay. So dia punya komponen adalah untuk mendapatkan attention orang. Lepas tu bagi web announcement, provide detail. Jadi kita tengok. Kita tengok UIA punya announcement. Apa announcement? Semalam kan KPI punya. Apar. Apa ni? Personal information. Okay. Personal information update in HURIS. Okay. So dia tulis ni. So title ni memang kena menarik perhatian orang lah. Kenapa? Tapi patut dia tulis HURIS kan. Announcement on HURIS personal information update. Patutnya. Okay, lepas tu kat sini apa ni? Clinical system. UIA punya health and wellness. Okay, kena ni. Tapi dia buat dalam table. So nampak lebih teratur lah. Itu. Okay. So basically yang ini diguna pakai di workplace. Ni tak apa nak efektif. Ni lebih efektif lah. Okay. Making claims. Buat claim. Saya tu buat claim kat tribunal pengguna. Sebab seller ni dia refuse nak bayar saya balik. Saya beli kat website dia. Lepas tu dia cakap, sistem website dia tak boleh bagi duit. Refund. So, saya pun mengamuk. Sebab kat tribunal. Tu dia bayar. Boleh pula. Okay, claim kita nak buat request. Nak tanya. Yang itu macam mana? Doktor claim dulu ke bagi tahu ataupun doktor bagi tahu saja? Yang tribunal tu? Okay. Saya ada banyak kes tau dengan tribunal. Saya memang sangat menggunakan tribunal. Pernah tak gunakan tribunal? Saya tak tahu. Kamu pernah doktor nak guna tapi tak tahu guna macam mana. Okay, saya tunjuk lah. Okay, sebenarnya banyak sebenarnya tribunal pengguna punya kebaikan. Mana ni? Ni. Okay, ni Okay. Tengok kat sini. Apakah objektif tribunal? Sebenarnya tribunal ni dalam bahasa kasarnya adalah mahkamah. Mahkamah kecil untuk consumer. Macam tu. Okay. So here determine claims. Lepas tu dia akan tengok jugalah. Bila kita buat claim, bila kita buat komplain dekat dalam tribunal ni, dia akan call kita. Dia akan tanya apa sebenarnya dalam berlaku, ada tak evidence. Dia akan minta kita upload evidence sekali lah. Kalau kita ada evidence melalui WhatsApp, saya lebih prefer contact. Kalau macam saya marah dengan seller, saya akan prefer guna chat. Saya tak suka call. Kadang-kadang seller tu cakap, boleh tak kita call? Saya cakap, saya tak nak awak chat dengan saya. Sebab saya nak ada evidence tu. Kalau call memang tak dapat lah, boleh nak dapat call. Cuma kamu kena sediakan satu phone lagi kat sebelah untuk record. Kamu buatlah loudspeaker. Okay.
So bila dia tengok balik evidence tu, dia cakap okay, kamu boleh buatlah, boleh buat claim. Okay, so macam mana tribunal ni punya kerja? Kamu kena masuk, mana dia punya login dia tu, e-complain, mana tu dia punya, ini ya aduan, ni. Okay, kamu klik lah kat sini. Okay, lepas tu sebab banyak, I think like Malaysia punya culture, kita kadang-kadang kita bagi lepas je seller tu kan. Tak apalah. Saya Malaysia culture macam tu lah. Dia macam kita ni baik sangat, orang rakyat Malaysia ni baik no. Okay. Tak macam negara lain kan. Okay. Lepas tu bila kita, okay, untuk tribunal ni, kalau nak pakai tribunal ni, dia punya claim tu tak boleh lebih daripada 50,000. Kalau lebih daripada 50,000 kena buat dekat mahkamah sivil yang lain lah. Maksudnya mahkamah yang besar sikit. Okay, dan claim tu mesti dalam masa lebih kurang dari 3 tahun macam tu. Dia ada limitation lah. Dia tak boleh datang daripada death, land ke estate ke. Land ni estate selalu lebih daripada 50,000 lah. Okay, kalau IP ke, for example kita beli sesuatu, lepas tu kita ada sign sesuatu. Kita kena baca balik yang sign kita tu. For example kita nak complain pasal tu, dan kita kena make sure lah yang kita sign tu sebenarnya tidak termasuk daripada kita punya claim tu. Kalau dah termasuk tu tak boleh nak buat apa lah. Okay? Sebab kita yang tak baca kan. Kita nak cakap apa kan. Okay. How to file claim. Okay. Pergi ke ni. Bayar RM5. Sini Okay. Bayar RM5. Lepas tu nanti dia orang akan call lah. Dia akan call. Lepas tu tribunal ni dia akan call seller tu. Kadang-kadang seller tu dia akan try to pujuk kita bila dia orang dapat tahu, alamak customer ni dia dah buat complain kat tribunal. Saya lagi prefer, saya advise untuk tidak cakap apa-apa kepada seller tersebut. Senang cakap lah. Sebab kita one thing is bila seller tu buat hal, kita kena negotiate dengan dia dulu. Kita negotiate, get all the evidence. Kalau dia berkeras juga tak nak bagi apa yang kita nak, then kita buat complain kat tribunal. Tapi bila tribunal tu dah contact dia orang, kita jangan balas lagi lah dengan seller tersebut. Sebab kita dah bagi dia peluang lah. Sebab nanti dia boleh putar balik pula. Jadi susah lah kes tu. So biar tribunal je yang menjadi third party kita. Okay. So tribunal ni dia akan bagi masa selama, saya rasa dalam 14 ke 15 hari kepada seller untuk memenuhi consumer punya demand. Kalau dia tak bagi, tribunal sendiri akan saman diorang menggunakan Consumer Protection Act. Okay. Selalunya saman itu akan lebih daripada claim kita lah. For example macam saya claim untuk dapatkan balik duit saya 100 lebih. Salah diorang sebab sistem tu tulis produk tu ada, tapi bila saya dah buat order, tiba-tiba tak ada. So dia suruh saya pilih yang design lain pula, dia baju lah. Saya cakap saya tak nak, saya memang nak design tu. Dan bukan salah saya pun kan. Lepas tu dia cakap, kita punya website system. Saya ni boleh katakan saya pernah buat website saya tahulah macam mana website ni manusia punya control. So saya tak puas hati, saya pun buat kat claim kat tribunal. So tribunal call dia orang dalam masa 15 hari kena bagi balik duit customer. Dan mesti bagi evidence kepada tribunal yang bahawasanya kamu telah mengulangkan balik duit customer kamu. Okay. Macam kes saya, tribunal call dia orang terus dia orang bagi balik. Dia orang tak ada contact saya apa semua. Tribunal je lah yang bagi tahu, okay, duit awak dah masuk. Macam tu lah. So kalau dia orang fail to bayar balik duit customer,
diorang akan didenda oleh tribunal ini lebih daripada harga claim tersebut. For example, macam saya minta 100, diorang boleh denda, depends on act diorang lah. Dulu pernah lah abang saya dia nak denda company tu, abang saya pun buka tribunal ni, 10,000 pada seller tersebut. So seller tu pun bagi balik lah duit, macam tu lah. Ataupun apa-apa demand yang customer nak, macam tu. Cuma customer kena tahu dia punya hak lah. Kalau diorang masih berkeras tak nak tu, so saman akan go on, bayar 10,000 pada tribunal. Tribunal akan bagi balik duit kita 100, kalau saya lah 100. Dan 9,900 tu masuklah duit poket kerajaan. Itulah kisah dia, Alkisah. Tapi nak buka kes RM5 lah kat sini Menarik tak? Dia selalunya memang tribunal akan memihak kepada consumer lah ya doktor. Tengok juga, depends juga. Kalau macam tiba-tiba seller cakap, kita memang ada agreement yang customer ni dah sign dengan kita, dia agree to follow this. Yang itu memang tak boleh nak buat apa lah. Kadang-kadang tribunal tu pun akan call kita cakap, sorry lah awak dah sign ni. Memang dia orang pun dah bagi evidence awak dah sign. Kita pun consumer pun tak boleh cakap apa dah kan. Terima je lah, redha. Tapi kebanyakannya kes memang dapat balik lah. Sebab satunya kita kena check dululah whether kita sebenarnya boleh apply for claim or not. Satu. Okay. Tapi sekarang ni banyak orang guna apa? Social media je tak? Pasal apa? Ikan siakap 1,000 tu. Viral. Viral je. Viral dia. Sampai DSB apa? Dr. Vida ke sana. Macam-macam. Okay. Tu making claim. Ni tak apa nak efektif. Kadang-kadang sebenarnya kalau nak buat claim ni, kita lebih better guna email. Email ataupun email. Email is actually much better lah. Sebab email dia akan nampak secara profesional lah. Kadang-kadang kita boleh attach kan. Kita dah bagi email kat orang sekian-sekian pada hari, berapa hari, bulan. Email pun akan tulis lah pukul berapa kan. So email lagi better. Okay. Saya banyak tau. Dulu saya cari gaduh dengan JPJ. Saya kena saman dulu. Dulu masa saya dulu bawa motor pergi universiti. Lesen L. Dulu lesen L boleh bawa jalan tau. Boleh bawa atas jalan tapi kena bawa seorang je. Dulu. So saya dulu ada lesen L. Saya malas nak pergi test untuk lesen P. So saya just renew je lah lesen L tu. So tiba-tiba diorang macam nak tukar rules lah. Lesen L tak boleh bawa atas jalan dah. So saya pun macam kena saman. Waktu tu diorang baru nak buat that kind of decision. Tak menyeluruh lagi lah dipanggil. Lepas tu saya tak bayar lah saman tu. Sebab saya rasa bukan salah saya kan. Lepas tu diorang block lah. Lepas tu saya nak renew lesen kereta saya. Diorang block. Time tu saya masuk tribunal. Lepas tu saya email, saya CC semua JPJ. Terus dia buka tu lesen. Haru biru dia orang. Sampai dia punya pengurus atas tu call saya. Happy juga kan. Maksudnya dengan agensi kerajaan pun boleh juga doktor ya? Boleh kalau kamu nak. Macam saya dulu hari tu saya buat tapi saya buat Pro 2 punya komplain sebab saya dah buat temu janji. Lepas tu tiba-tiba dia tutup. Dia tak bagi tahu saya pula. Saya dah lah datang daripada jauh. Dia tak bagi tahu saya, memang saya komplain lah. Tapi time tu saya tak guna tribunal sebab tak ada orang panggil apa tu. Tak ada transaction duit yang berlaku kan. Just saya punya masa je lah yang terbuang. Lepas tu saya komplain, saya CC semua Pro 2. Geram. Lepas tu dia orang macam bagi saya free
free apa? Service check out dekat branch lain. Aku biru dia. Itulah, tapi kena tahulah hak kita kan, as pengguna. Jangan cakap tak apalah. Kadang seller ni pun kita kena ajar juga. Dan seller pun kena tahu consumer punya right. Once they register under SSM, dia orang memang tahulah, dia orang kena follow the right of consumer, dia orang kena protect consumer dia orang. And dia orang pun ada juga right dia orang as a seller. Macam tu. Tapi tiba-tiba macam kita complain, business tu tak ada SSM, lagi suka lah orang government kan. Orang tribunal lagi suka lah. Dapat saman banyak. Saman tak ada lesen, saman lah. Macam-macam saman lah. LHDN pun kejar. Memang haru lah. Okay, so this one is routine message appreciation. Selalu kita akan appreciate orang lah kan. Thankful kat orang. Tentu lah kan. This one can be formal or informal. Biasa kat UIA punya announcement pun selalu ada. Kalau orang nak orang nak pencen ke apa kan. Thank you for your apa benda-benda work here, jasa dan sebagainya. This one occasion. This one macam celebration. Betul lah. Congratulations and celebration. Ni routine message yang saya tak ingat ke berapa 6 ke 7. Selalu kita akan bagi congratulations. Display happiness, lepas tu validate their accomplishment, lepas tu express confidence in future. Ni normal lah. New role. Gitu. And making apologies pun salah satu daripada routine message yang kita selalu buat. Kita kena akui salah kita. Dan macam yang seller yang saya mengamuk tu, dia tak tu kan. Tak akui salah dia. Dia cakap memang website macam tu. Lepas tu saya cakap lah. Saya ni website developer tau. Kamu jangan nak main-main saya tahu macam ada website going on. Pasal add to cart tu boleh je nak buat. Kalau tidak Shopee macam mana boleh? Boleh macam Shopee lah. Tiba-tiba seller tu tak bagi ke, tak shipping lambat sangat ke. Kan Shopee boleh cancel dah. Bagi balik duit masuk dalam kita punya bank account. Itulah lebih kurang lah. Kan? Okay. Ini apology. Okay. Sympathy selalunya kalau orang tu accident ke, sakit ke, ada family meninggal ke, kita selalu bagi sympathy. Selalunya if it's possible bagilah handwriting. Selalu kalau kita pergi visit orang ke hospital kan, boleh ke atas Skype macam tu lah. Itu sahaja. Soalan tak? Habis cepat. Cepatnya habis. Okay, so kelas esai hari ni adalah simple saja. Ini dia tak ada answer scheme. Kamu tulis je lah. Ni possibility untuk mendapat 5 markah. Cuma make sure, okay. Assume your boss mother has just passed away. Write a note that you could include in a card. Okay, bila kamu tulis tu, make sure janganlah macam over sangat. Satu. Yang keduanya, janganlah macam rasa sedih sangat. Kamu ni lah Google macam mana orang buat sympathy punya note. At least 50 words. 50 words lebih kurang banyak ni. Sekejap. Ah, 50 words banyak ni. Kira lah 50 words. Saya kira nanti. Satu para. Satu para. Bos lah. Mestilah kamu tahu bos kamu nama siapa kan. Tapi tak tahulah kalau mak dia dah meninggal ke. Kamu letaklah nama sama siapa-siapa. Tak kisahlah. Okay. Lepas tu finish kita hantar dah. Okay. Saya akan bagi markah setiap kali Sabtu je saya akan bagi markah. So kamu boleh tengok lah kamu punya markah. Ni possibility untuk dapat 5 markah. Dan dengan penuh sangat-sangat tinggi lah. Okay. Ada soalan tak?
So kamu punya kerja adalah online grammar quiz. Okay. Ni kalau nak buat sekarang tak kisah bila-bila. Jangan tunggu 5 minit, tak ada masalah. Chapter 9 class exercise itu sahaja untuk minggu ni. Boleh Susah Okey, tak? Boleh doktor. Susah tak kelas saya? Aku rasa macam Sangat. senang sangat. Betul. Okay. Siapa yang nak tengokkan, saya nak tengokkan apa nama Instagram tu boleh lah. Itu sajalah saya tutup recording kat sini. Lepas tu kalau kamu nak tanya, ada orang tanya kat tepi ni. Line tak clear, tu je lah. Okay, boleh off record lah lepas ni Okay. Kita tutup our session with Tasbih Farah and Surah Wana.